أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. Maksudnya, mereka itu adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Bagi mereka yakni balasan apa yang mereka telah usahakan. Dan bagi kamu pula balasan apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan ditanya atau dipertanggungjawabkan tentang apa yang mereka telah lakukan. Dan mereka yakni kaum Yahudi dan Nasara berkata, jadilah kamu pemeluk agama Yahudi atau pemeluk agama Nasrani. Nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Katakanlah wahai Muhammad, kami orang-orang Islam tidak akan menurut apa yang kamu katakan itu. Bahkan kami mengikut agama Nabi Ibrahim yang tetap di atas jalan yang benar dan bukan pula ia dari orang-orang musyrik. Katakanlah, yakni wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub dan anak-anaknya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, yakni Taurat, dan Nabi Isa, yakni Injil, dan kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan di antara seseorang dari mereka, sebagaimana yang kamu Yahudi dan Nasara membeza-bezakannya. Dan kami semua adalah Islam, yakni berserah diri, tunduk taat kepada Allah semata-mata. Maka kalau mereka beriman sebagaimana kamu beriman, yakni dengan kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasulnya, maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk. Dan jika mereka berpaling serta tidak tahu beriman, tidak mahu beriman dengan sebenar-benar iman, maka sesungguhnya mereka akan tinggal berkekalan di dalam perbalahan dan permusuhan dengan kamu. Oleh itu, janganlah engkau khawatir wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah akan memeliharamu dan umatmu dari kejahatan mereka. Dan dialah jua yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, agama Islam yang kami telah sebati dengannya ialah celupan Allah, yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam. Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Kami tetap percayakan Allah, dan kepadanya jualah kami beribadat. Ayat-ayat yang kita baca ini masih lagi berkait dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang berbangga kerana mereka adalah pengikut Nabi Musa, Nabi Bani Israel, dan Nabi Isa yang juga Nabi Bani Israel. Dan mereka adalah keturunan
Khalilur Rahman, kekasih Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kebanggaan itu tidak ada arti dan tidak ada makna. Sekiranya kamu kafir, kamu tidak beriman sebagaimana ajaran yang dibawa oleh datuk nenek mak kamu, nabi-nabi dan rasul-rasul. Berbangga dengan baka dan keturunan saja tidak boleh. Kerana baka dan keturunan tidak boleh menyelamatkan seseorang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap kepada kaum keluarganya, "Wahai Fatimah binti Muhammad, aku tidak boleh berbuat apa-apa kecuali iman dan amalan kamu." Yakni kalau sekiranya anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan punca lahirnya golongan Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman dan tidak mengerjakan amal yang saleh, maka tidak jadi apa-apa. Itu adalah pengajaran sebagaimana yang ditujukan oleh Allah kepada orang-orang Yahudi Bani Israel yang berbangga dengan datuk nenek mereka adalah nabi-nabi dan rasul-rasul. Kita pun datuk nenek nabi juga, Nabi Adam. Nabi Adam, semua keturunan nabi mereka. Nabi Adam, Nabi Nuh. Tetapi tidak ada arti dan tidak ada makna kalau tidak mengikut ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Umat zaman dahulu dibicarakan di hadapan Allah dengan iman dan amal mereka. Kamu yang ada di zaman kini akan dibicarakan di hadapan Allah dengan iman dan amal kamu masing-masing. Oleh kerana itu, yang penting ialah kita beriman, menjadi pengikut yang percaya, yang Islam, yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Allah berfirman, "Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu." Dan berkatalah mereka, yakni kaum Yahudi dan kaum Nasrani ataupun kaum Nasrani, "Jadilah kamu orang-orang Yahudi." Itu seruan orang Yahudi. Yahudi mengatakan agama yang betul ialah agama Yahudi. Agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Orang Kristian pula berkata, jadilah Kristian. Jadilah Nasrani. Sebagaimana ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Tahtadu, nescaya kamu dapat petunjuk. Itulah petunjuk yang sebenar. Semua golongan yang ada di atas dunia mendakwa diri mereka betul. Diri masing-masing betul. Ikut aku lah yang betul. Orang Yahudi kata mereka betul. Orang Kristian kata mereka betul. Orang Yahudi kata kalau nak betul ikut agama Yahudi. Orang Kristian kata kalau nak betul ikut agama Kristian. Kerana masing-masing mendakwa membawa agama Ibrahim alaihi salam. Qul bal millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diwahyukan ayat-ayat ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah yang menunggu kelahiran Nabi akhir zaman yang dijanjikan di dalam Taurat, yang dijanjikan di dalam Injil, yang dijanjikan oleh Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi Bani Israel. Kata kepada mereka, ya Muhammad, bal millata Ibrahim hanifah. Bahkan kami mengikut agama Nabi Ibrahim yang tetap di atas jalan yang benar. Iaitulah kami orang-orang Islam tidak akan menurut apa yang kamu katakan. Kami tidak akan ikut Yahudi, tidak akan ikut Kristian. Kami ikut agama asal yang dibawa oleh Ibrahim, iaitulah agama Islam. Agama Ibrahim bukan agama Yahudi, bukan agama Kristian. Ibrahim tidak mengajar Uzair anak Allah. Ibrahim tidak mengajar nabi-nabi dan rasul-rasul melakukan perkara dosa. Ibrahim tidak mengajar Allah Ta'ala itu kedekut sebagaimana yang didakwa oleh orang-orang Yahudi. Dan Ibrahim tidak mengajar ada anak Tuhan sebagaimana yang didakwa oleh orang-orang Kristian.
Ibrahim adalah nabi yang mengikut jalan yang benar, agama yang benar. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukan pula dari orang-orang musyrikin. Sebagaimana penduduk Mekah yang duduk di Mekah, tinggal di Mekah, minum air Zam-Zam hari-hari, mengerjakan haji, mengerjakan umrah, dalam masa yang sama menyembah berhala, mendakwa mereka lah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak ajar begitu. Nabi Ibrahim tidak musyrik. Nabi Ibrahim menganut agama tauhid, agama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qulu, katakanlah. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, katakanlah wahai orang-orang yang beriman, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Beriman dengan tidak ada Tuhan melainkan Allah, yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, yang tidak ada bandingan, yang tidak ada tandingan, yang Maha Suci daripada segala sifat kekurangan, yang Maha Suci daripada sama dan serupa dengan makhluk. Kami beriman kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah sahaja, percaya kepada hukum Allah sahaja, menerima ajaran Allah sahaja. Wa ma unzila ilaina, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Al-Quran Karim. Kami beriman kepada Al-Quran. Beritahu kepada mereka, kami beriman kepada Quran. Zaman dulu, puak Yahudi, puak Nasrani. Zaman sekarang, puak sekular. Kata kepada mereka, kami beriman kepada Quran. Apa yang ada dalam Quran, kami ikut. Kalau bercanggah dengan Quran, kami lawan. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Kami beriman juga kepada kitab-kitab dan sahifah-sahifah yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail, dan Nabi Ismail, wa Ishaq, dan Nabi Ishaq, wa Yaqub, dan Nabi Yaqub alaihi wassalam, wal asbab, dan anak-anak cucu Nabi Yaqub yang dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Ilyas, dan banyak nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Kami diwajibkan beriman kepada semua rasul-rasul ini. Bukan macam kamu. Kita orang Islam, kalau tak percaya kepada Nabi Musa, jadi kafir. Tak percaya kepada Nabi Isa, jadi kafir. Tak percaya pada Taurah, jadi kafir. Tak percaya pada Injil, jadi kafir. Dalam masa yang sama, kita diperintah beramal dengan Al-Quran Karim. Menunjukkan bahawa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu mata rantai yang bersambung dengan agama Islam, satu agama saja yang dibawa oleh nabi-nabi zaman dahulu. Reka agama Yahudi, reka agama Kristian, ini mata rantai yang lain. Mata rantai yang lain yang tidak bersambung dengan ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul zaman dahulu. Wal asbab, anak cucu Nabi Yaqub, iaitulah nabi-nabi Bani Israel. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan kami beriman kepada apa yang dikurniakan kepada Nabi Musa, yang diberikan kepada Nabi Musa, iaitulah kitab Taurat. Wa Isa, dan kitab Injil yang dikurniakan kepada Nabi Isa alaihi salam, kami beriman kepadanya. Di sana ada perkara yang sama saja, iaitulah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Di sana ada perkara yang sama dalam perkara hukum. Di antaranya ialah haramnya babi, haramnya arak, haramnya judi. Mengapa orang Yahudi
membenarkan riba, membenarkan permainan judi. Mengapa orang Kristian boleh makan daging babi? Itu bukan ajaran Taurat, itu bukan ajaran Injil. Mengapa mereka menyembah salib? Menyembah patung dan salib, buat patung-patung ni. Ini bukan ajaran Nabi. Kami beriman dengan Taurat, kami beriman dengan Injil. Secara kebetulannya menjadi satu hikmah yang besar. Allah Subhanahu wa taala mengekalkan beberapa hukum yang ada dalam kitab Taurat, dalam kitab nabi-nabi zaman dahulu, sama dengan yang ada dalam Quran, iaitulah hukum hudud, hukum hudud. Hukum hudud, rejam orang berzina, sebab orang berzina, secara kebetulannya sama dengan apa yang ada dalam Taurat. Ini menempelak mereka, menandakan kesamaan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Yahudi, Kristian ada hukum hudud, macam mana orang putih yang pakai hukum lain, itu sudah lari, tak betul. Kita orang Islam pula ikut tak betul, lebih teruk pada Yahudi, Kristian lagi pula. Ini menjadi masalah. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan kami beriman dengan semua kitab-kitab yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Sama ada kami tahu namanya, kami tak tahu namanya, asal kitab itu diturunkan kepada nabi-nabi, wajib kami beriman secara ijmal, yakni secara borong. Dalam masa yang sama kami beriman secara terperinci, secara detail, secara tafsir, secara huraian kitab-kitab yang disebut nama-namanya di dalam Quran. Iaitulah Taurat disebut dalam Quran, Injil disebut dalam Quran, Zabur disebut dalam Quran, Suhuf disebut dalam Quran. Suhuf Ibrahim wa Musa, Suhuf disebut dalam Quran. Maka kami beriman kepadanya. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membezakan di kalangan seseorang pun di kalangan mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami Islam kepada semua nabi-nabi dan rasul-rasul. Bukan macam orang Yahudi berusaha membunuh nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi Zakaria dibunuhnya, Nabi Yahya dibunuhnya, Nabi Isa nak dibunuhnya, tetapi diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Beriman macam mana begitu? Bunuh nabi-nabi. Mereka bezakan nabi-nabi, beriman dengan Nabi Musa saja. Nabi-nabi yang mereka pilih-pilih. Ada nabi yang mereka tak pilih. Mereka pula pilih nabi, bukan Tuhan yang pilih nabi. Begitulah kitab-kitab Allah. Mereka pilih-pilih kitab Allah, bukan tunduk kepada Allah. Jangan pilih-pilih kitab Allah. Kalau pilih-pilih kitab Allah, ada beriman, ada tidak, jawabnya tak beriman. Kerana wajib beriman dengan semua kitab Allah. Allah Ta'ala berfirman kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam semuanya, bukan separuh-separuh, segerak-segerak, satu-satu sebahagian yang ditolak. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Maknanya percaya pada sembahyang saja, puasa saja, zakat saja, nikah saja, haji saja, umrah saja, hukum hudud tak percaya, hukum haram arak tak percaya, haram judi tak percaya, ini ikut syaitan. Dan Allah Ta'ala menyatakan itulah juga perangai golongan ahli kitab. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu beriman dengan setengah kitab dan kamu kufur dengan setengah yang lain? Beriman dengan setengah rasul, kufur dengan rasul yang lain. Kami orang Islam tidak begitu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami Islam menyerah diri sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia Islam yang sebenar. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul, yang kita iqrar di dalam tiap-tiap doa iftitah bila kita sembahyang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
Wa ana minal muslimin. Aku termasuk di kalangan orang Islam. Itu pengakuan kita di hadapan Tuhan bila kita semayang. Kalau sekiranya mata semayang, wa ana minal muslimin. Luar semayang, dalam bab menega, pakai hak teori barang. Dalam bab pemerintahan negara, pakai teori daripada Jepun. Dalam bab apa lagi, pakai hak lain. Ini bohong, wa ana minal muslimin. Bohong bersemayang, pelawak bersemayang. Bohong pergi ke Mekah, pelawak pergi ke Mekah. Itu menipu Allah Ta'ala dan menipu diri sendiri. Mestilah menjadi orang Islam dengan makna menyerah diri sepenuhnya. Jangan jadi macam penganut agama Yahudi dan penganut agama Kristian. Fa in amanu bimithli amantum bihi faqad ihtadaw. Maka kalau mereka beriman sebagaimana kamu beriman dengan kitab-kitab Allah dan rasul-rasulnya, maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Salam yang menghadap Nabi SAW. Setelah menyoal beberapa soalan, dijawab oleh Nabi dengan benar. Menandakan bahawa Muhammad SAW Rasul yang dijanjikan oleh Allah dalam Taurat. Lalu Allah bin Salam masuk Islam. Sebagaimana Mukhairid, seorang Yahudi yang mati syahid di dalam peperangan Uhud, yang dijanjikan syurga, yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. Dan sebagaimana Najashil Askham, Raja Askham, Raja Habasyah, apabila mendengar ayat-ayat Quran yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Najashi menangis sehingga basah janggutnya. Bersama-sama dengan padri yang ada di hadapannya, sambil memegang tongkat yang ada pada tangannya, nyata dan terang, sebagaimana nyatanya kayu yang ada di hadapan aku ini. Inilah dia orang yang beriman sebagaimana yang kamu beriman. Faqad ihtadaw, maka mereka mendapat petunjuk. Apabila Najashi meninggal dunia, dimaklumkan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah meminta sahabat-sahabatnya bangun dan bersembahyang ghaib untuk Najashi, menandakan bahawa faqad ihtadaw, maka sesungguhnya mereka itu telah mendapat petunjuk. Itu di zaman dulu. Di zaman sekarang banyak juga orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian yang menganut Islam. Mereka beriman sebagaimana yang ada dalam Quran. Bila mereka mengkaji agama, mereka kaji sungguh, bukan baca saja macam kita. Mereka kaji agama, kaji macam-macam agama, kaji Quran, baca makna, faham maknanya, buat perbandingan agama. Kalau mereka cari dengan ikhlas, mereka mesti masuk Islam. Mereka yang masuk Islam inilah faqad ihtadaw, maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk. Petunjuk ini adalah kurnia daripada Allah. Kalau orang tu anak beranak Nabi, pak saudara Nabi, keluarga Nabi, dekat dengan Nabi, hidup zaman Nabi, tapi degil, tak dapat hidayah, maka rugilah dia dunia dan akhirat. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Dan jika mereka berpaling, yakni serta tidak mahu beriman dengan sebenar-benar beriman. Bila ajak beriman, paling ala lain. Dengan makna tak ikut, fa innama hum fi shiqaq, maka sesungguhnya mereka akan tinggal berkekalan dalam perbalahan dan permusuhan dengan kamu. Perkataan shiqaq dengan makna berpecah. Shiqaq, syaqqa yashuqqu, syaqqan wa shiqaqan, dengan makna berpecah. Makna berpecah. Seringkali kita mendengar dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai golongan yang memecah belah masyarakat. Muhammadlah yang tukang pecah belah. Oleh kerana itu kita jangan berasa pelik kalau kita ikut Nabi Muhammad sungguh zaman learning, orang tuduh kamulah yang tukang pecah belah. Siapa pecah belah yang sebenar? Pecah belah yang sebenar ialah mereka yang tak ikut Islam. Kalau nak tahu ikut Islam, tengok kitab Quran.
Tengok ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panggil semua Yahudi, Kristian, termasuk orang Islam yang ada hari ini yang cuba membuat pindaan yang lain, membuat perubahan yang lain, macam-macam nama lah, Islam Hadari ke macam-macam nama. Mari kita buka Quran. Buka Quran, buka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok apa yang ada dalam Quran, apa yang diajar oleh Nabi dengan hak kamu buat ni sama ke tidak? Kalau sama, itu kita kena ikutlah. Kalau berlainan, maka itu bermakna berpecah daripada ajaran yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebenarnya yang berpecah. Kerana ajaran yang asal ialah ajaran Allah. Bila pohon sekoh, dahang sekoh daripada pohon asal dia. Orang dah kata umbi dia pecah dah lari daripada belahang. Orang kata dahang lari daripada pohon asal. Pohon asalnya ialah pohon Islam. Pohon Islam terletak pada kitab Allah Ta'ala. Oleh kerana itu Allah Ta'ala menyebut kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semua dengan tali Allah, yakni tali agama Allah, jangan kamu berpecah belah. Tali agama Allah itu ialah agama Islam. Agama Islam itu ialah Quran, hadis dan huraian-huraian Quran dan hadis dengan cara yang benar, iaitu ijma' dan qiyas, ijtihad para ulama mengikut syarat ijtihad yang berasaskan kepada Quran, yang berasaskan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ayat itu didahulukan dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takutnya, dan janganlah kamu mati sekali-kali dalam keadaan malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang Islam. Jangan mati tak jadi orang Islam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semua dengan tali agama Allah. Jangan kamu berpecah. Yakni lari daripada tali agama Allah. Bukan sahaja orang Yahudi, orang Kristian yang mendakwa mereka juga pengikut Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul berpecah sekiranya mereka tak ikut Nabi Muhammad melalui ajaran yang ada dalam Quran dan hadis. Begitulah juga kita di zaman sekarang di kalangan umat Muhammad. Kalau tak ikut Quran dan hadis, bermakna kita terpesong daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi bersabda dalam satu hadis, wa tafarraqat banu Israil ba'da Musa ila 71 firqah kulluhum fi an-nar illa wahidah. Wa fi riwayatin ila 73 firqah kulluhum fi an-nar illa wahidah. Wa tafarraqa banu Israil ba'da Isa ila 73 firqah kulluhum fi an-nar illa wahidah. Wa tafarraqat ummati ila 73 firqah kulluhum fi an-nar illa wahidah. Atau kama qala. Bani Israel berpecah selepas Nabi Isa kepada 73 puak. Semua dalam neraka. Satu riwayat 71. Semua dalam neraka malaikat satu. Dan Bani Israel berpecah selepas Nabi Isa kepada 73 puak. Semua dalam neraka malaikat satu. Dan umat aku berpecah kepada 73 puak. Semua dalam neraka malaikat satu. Lalu sahabat tanya, manhum ya Rasulullah? Siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humma ana alaihi wa ashabi. Mereka ialah orang yang berada di atas ajaran aku dan ajaran sahabat-sahabat aku. Itu dia. Pengikut Nabi Isa yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat hidayah. Pengikut Nabi Musa, orang-orang Yahudi yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengikut Nabi Muhammad pun berpecah 73 puak pula. Nak cukup 73 tu banyak lagi lah. Dia buah lagi, dia akan buah macam-macam. Nak sampai ke kiamat, nak cukup 73 tu bukan mudah tu. Dia akan timbul lepas akan zahir.
Semua ajaran ni mengaku Islam belaka. Mengaku Islam belaka. Nak tahu Islam tunggu. Humma'an alaihi wa ashabi. Mereka yang ikut ajaran aku dan ikut ajaran sahabat aku. Nabi sebut dalam satu hadis, akan zahir Dajjal belum hari kiamat. 30 Dajjal sebelum Dajjal yang besar. 30 Dajjal. Dajjal yang makna mereka yang membohong. Yang pembohong besar makna Dajjal. Pembohong besar. Pembohong ini termasuklah menggunakan kalimah-kalimah yang menarik. Kalimah yang menarik di atas nama Islam, tapi pembohong daripada Islam. Kita nak tahu pembohong, balik ke Quran, balik pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut ilmu Al-Quran sebagaimana yang diwarisi oleh para ulama secara asanid, yakni secara sandaran turun temurun. Fasayakfikahumullah. Fasayakfikahumullah. Oleh itu janganlah engkau khawatir wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah akan memeliharamu dan umatmu dari kejahatan mereka. Jangan takut wahai Muhammad. Allah Taala akan jagamu dan umatmu daripada kejahatan puak-puak Yahudi dan Nasrani. Menandakan bahawa orang Yahudi dan orang Nasrani ini akan berusaha untuk mengecek, untuk menipu orang Islam supaya jadi sesat. Kalau boleh mereka nak tarik kita orang Islam ni masuk agama dia. Kalau tak masuk agama dia pun jangan ikut Islam. Sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah Allah Taala menyebut dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika sekiranya kamu mentaati akan satu golongan daripada mereka yang mempunyai kitab, nescaya mereka itu memesongkan kamu. Setelah kamu beriman, kamu menjadi orang yang kafir. Mereka heret kamu sikit. Akhirnya kamu jadi kafir. Tak payah masuk Yahudi, tak payah masuk Kristian. Tetapi dengan cara kamu engkar, tak percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula dia ajar kita minum arak. Tak apa. Buat tenang fikiran. Berdosa boleh taubat pula. Boleh taubat pula minum arak. Boleh taubat pula. Akhirnya minum lepas tu kali. Akhirnya kata arak halal jadi kafir. Bukan payah sangat. Mula-mula dia suruh kita buka aurat. Tak apalah buka aurat, tak apa. Ini ikut kemajuan. Bila semayang bertaubat, hilang dosa. Semayang jadi hilang dosa pula. Akhir-akhir, tak semayang. Akhir-akhir tutup aurat tak apa pula. Akan jadi begitu. Akhir-akhir tutup aurat, tutup tubuh je kepala dogo tak apa bagi orang puan. Tutup aurat. Anak saya menyanyi tapi tutup aurat. Oleh dah. Anak macam menyanyi dah tapi tutup aurat. Nyanyi itu pun tak boleh. Tengah khalayak ramai. Disebut oleh Nabi SAW. 15 perkara yang akan menghalalkan bala kepada umat aku. Di antaranya. Wattukhdatil qayyinat wal ma'azif. Akan diambil orang-orang perempuan menjadi penyanyi. Yang tukar ajarnya ialah orang Yahudi dan orang Kristian. Puak ni juga ajarnya. Mengajar orang Islam. Supaya beramal dengan cara-cara mereka. Di atas nama seni. Di atas nama kebudayaan. Di atas macam-macam nama. Akhirnya terpesong. Wahai Muhammad, fasayakfikahumullah. Tuhan akan pelihara. Muhammad dipelihara oleh Allah Ta'ala. Dan akan ada umat Muhammad yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Umatmu dah habis. Tidak habis umat Muhammad ni. Walaupun ada yang terikut, akan ada yang berpegang dengan ajaran Islam. Pada malam Isra' dan Mi'raj, ketika diganggu oleh Yahudi dan Nasrani, Nabi paling, Nabi tak layan. Nabi paling, Nabi tak layan. Malaikat Jibril kata, kalau mu berhenti layan, habis umatmu jadi ikut. Ya berlaku. Alhamdulillah, Nabi tak layan. Nabi tak ikut. Maka ada di kalangan umat Muhammad yang terus di atas ajaran Islam. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan Al-Quran. Dan kami yang memeliharanya. Allah Ta'ala pelihara Quran. Tak macam kitab Taurat. Tak macam kitab Injil. Kitab Taurat boleh diubah oleh orang. Boleh dipindah oleh orang. Quran, orang cuba nak ubah.
terdedah. Kerana ada orang yang hafal Quran. Kalau tinggal titik se pun orang sedar. Salah baris pun orang sedar. Pernah berlaku dalam tahun 70-an. Mereka cetak Quran. Cetak ni di negara barat. Dia ambil beberapa ayat dalam surah Ma'idah, ubuh dalam surah Al-Imran. Ambil beberapa ayat dalam surah Nur, ubuh dalam surah Isra. Ambil beberapa ayat dalam surah Taha, ubuh dalam surah Maryam. Mereka campur aduk begitu. Dan Quran ni disebarkan di masjid Nabi dan masjid Mekah. Dan ada orang baca Quran. Ada semua orang baca Quran di nu. Bila baca orang tahu, orang cari kutip semula. Ini dipelihara oleh Allah Ta'ala. Buatlah nak buat lagu mana pun, Allah Ta'ala menjanjikan Quran akan dipelihara. Selagi dunia belum kiamat. Kecuali bila dunia nak kiamat. Bila dunia nak kiamat, orang-orang yang hafal Quran, ulama-ulama dimatikan oleh Allah Ta'ala. Sama ada mati dibunuh oleh orang tambah dekat ulama, orang pekat bunuh ulama-ulama. Orang bunuh orang yang hafal Quran. Dan akhirnya Allah Ta'ala hilangkan Quran daripada suratan. Bangun pagi tengok tinggal kertas putih. Hilang, diangkat oleh Allah Ta'ala. Bila tiada ada lagi orang yang membacanya, akan tiba satu masa. Tetapi selagi dunia belum sampai ajalnya, Allah Ta'ala akan memelihara agama Islam. Fasayakfikahumullah. Ini janjinya. Maka Allah akan memelihara umatmu, wahai Muhammad. Akan memeliharamu, wahai Muhammad, dari kejahatan mereka. Walaupun mereka berlasah umat Islam tak boleh dikalahkan. Negeri orang Islam ditakluknya. Negeri-negeri Asia Tengah ditakluk oleh puak-puak komunis yang dipimpin oleh Lenin. Lenin Yahudi, tok guru dia Karl Marx Yahudi juga. Membawa ajaran komunis yang mengatakan Tuhan tak ada. Nak bela orang miskin. Orang miskin nak kebatuan, nak kesenangan, maka sokong komunis belaka. Kerana mudah. Dia dah bagi batuan belaka habis. Harta orang kaya dirapah, dibagi-bagi pada semua orang. Suka sangatlah orang miskin. Rapah harta orang kaya, dia tak berani. Dia kena orang bagi ke dia. Maka jatuhlah negeri-negeri Islam di Asia Tengah. Begitu juga negara-negara umat Islam di negeri lain ditakluk oleh penjajah. Selepas kejatuhan Osmania, ada dijajah oleh Perancis, dijajah oleh British, dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Itali, dijajah oleh macam-macam penjajah. Di negara komunis, mereka bunuh ulama-ulama. Orang-orang muda yang sembahyang masjid mereka tangkap. Orang tua saja yang dibenarkan sembahyang. Hak 60 tahun ke atas je balik. Dia ke balik 60 tahun ke atas. Hak bawah pun 60 dah benar sembahyang, dah balik belaka. Supaya bila hak tua dia mati, tinggal hak muda. Begitulah cara mereka nak matikan Islam. Dalam tahun 17 ataupun tahun 17 berlaku revolusi Bolshevik. Tahun 80-an komunis jatuh. Jatuh komunis di Soviet Union. Negeri-negeri Soviet jadi berpecah. Kita ingat ke habis dah orang Islam, tak ada dah orang Islam. Dahsyatnya ulama-ulama buat naik kapal terbang. Mana Tuhanmu? Dah ditunjuk Tuhan buat tolong. Dibunuh dengan steamroll. Kereta giling jalan raya dibunuh ulama-ulama untuk menggerunkan orang Islam. Kecuali mereka yang berhijrah keluar. Itu dahsyatnya di negara komunis. Masjid-masjid dirampah jadi kandang babi. Jadi panggung wayang, jadi macam-macam. Ada juga dia tinggal sikit-sikit untuk pelihara seni banner dia. Komunis jatuh, Islam bangkit semula di Asia Tengah. Ini benarnya firman Allah, fasayakfikahumullah. Allah Ta'ala akan memeliharamu dan memelihara umatmu, wahai Muhammad. Di Spanyol, bila jatuh kerajaan Islam di Spanyol, mereka bunuh orang Islam. Cari orang Islam tiap-tiap buah kampung. Kalau ada orang Islam tak ke muda, tak ke tua, tak ke budak-budak, bunuh semula kata. Kalau ada orang Islam. Kemudian mereka bongkar kubur-kubur orang Islam. Batu-batu nesanya dibuang untuk menghilangkan tanda Islam di Spanyol. Mereka tinggal Masjid Cordoba. Mereka tinggal Istana Al-Hamra. Kerana bangunan ini cantik molek. Ukiran-ukirannya molek mereka sayang untuk jadi kunjungan pelancong. Tiba-tiba di akhir zaman bangkit semula. Ada orang Islam di Spanyol.
yang menyimpan Islam di rumah masing-masing, di kampung, di ulu, di darat. Orang dia ingatkan dia Kristian, rupanya dia pelihara Islam ni di rumah anak cucu dia. Orang tak sedar. Tumbuh semula Islam. Islam yang asal di Sepanyol. Ini dia. Islam tak boleh dimatikan. Tak boleh dihapuskan. Dia bunuh Islam di negeri Islam. Timbul di negeri dia. Timbul di negeri dia. Di Amerika. Orang Islam dalam tahun 60-an. 200-300 ribu. Sekarang sudah 6 juta orang Islam di Amerika. Di England, orang Islam hampir 4 juta. Di Perancis, orang Islam hampir 4 juta. Di Jerman, orang Islam hampir 4 juta. Mana lagi? Banyak lagi. Di Sweden, orang Islam menjadi agama yang kedua. Di Switzerland, Islam menjadi agama kedua. Di Austria, kerajaan Austria mengisytiharkan Islam dibenarkan kerana ramai orang Islam di sana. Walaupun tidak menjadi agama rasmi. Nabi sebut dalam satu hadis, Islam ini akan sampai di mana sampai cahaya matahari. Dekat mana cahaya matahari sampai, Islam akan sampai di situ. Ini dijamin oleh Nabi SAW. Berdasarkan pada ayat ini, fasayakfikahumullah. Maka Allah akan peliharamu, wahai Muhammad. Dan pelihara umatmu, wahai Muhammad. Wahuwas sami'ul alim. Dialah Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa nahnu lahu abidun. Katakanlah, wahai orang-orang yang beriman, agama Islam yang kami telah sebakti dengannya ialah celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam. Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah, kami tetap percayakan Allah dan kepadanya jualah kami beribadat. Islam adalah celupan daripada Allah Ta'ala. Semua perkara yang dimasukkan Islam, itu yang betul. Kalau perkara itu tak ada Islam, maka tak betul. Bermula daripada mengaku tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Mengikut ajaran Islam. Itu betul. Sehinggalah makan minum. Makan minum cara Islam. Itu yang betul. Nikah kahwin cara Islam. Itu yang betul. Jual beli cara Islam. Itu yang betul. Memerintah negara cara Islam. Itu yang betul. Hubungan antarabangsa cara Islam. Itu yang betul. Semuanya hendaklah dicelup dengan Islam. Pakaian cara Islam. Itu yang betul. Apa pakaian Islam? Pakaian Islam menutup aurat. Dia dah kata pakai lagu mana, kebal mana, pesel mana, tak sebut. Yang disebut tutup aurat. Aurat lelaki, aurat perempuan. Itu pakaian Islam. Sibghatullah. Semua hendaklah dicelup dengan Islam. Islam tak boleh celup dengan yang lain. Kalau ambil Islam celup dengan yang lain, maka tak jadi. Islam tumpang dengan yang lain. Pernah puak-puak sosialis di negeri Mesir dalam tahun 60-an menyebut al-ishtirakiyatul islamiyah. Sosialisme Islam. Diambil sosialisme, diambil Islam, celup dengan sosialisme. Al-ishtirakiyatul islamiyah. Islam tumpang dengan ishtirakiyah. Itu tidak boleh. Tak boleh. Islam adalah Islam, ajaran lain, ajaran lain. Kita tak boleh samakan Islam dengan ajaran yang lain. Islam tak boleh menumpang yang lain. Islam adalah sibghah Allah. Celupan daripada Allah. Islam adalah sempurna. Kenapa kita tak boleh sebut Islam hadari? Kena sebut hadarah Islamiyah. Kerana sibghat Allah ayat ini. Sibghat Allah. Islam hadari, Islam celup dalam hadarah. Hadarah Islamiyah, hadarah celup dalam Islam. Itu dia. Kerana Islam adalah murni. Islam adalah bersih daripada Allah Ta'ala. Semua daripada Allah Ta'ala tak boleh nak malin dengan lain. Boleh kita kata Allah hadari. Allah hadari boleh kata. Muhammad hadari boleh kata. Tak boleh kata. Kalau hadarah yang mengikut ajaran Allah, itu boleh. Itu boleh. Hadarah yang mengikut ajaran Islam, itu boleh. Islam mengikut hadarah, ini tidak boleh. Kerana hadarah ini ada dua, ada hadarah Islam dan ada hadarah jahiliyah. Kalau Islam, mesti satu saja daripada Allah Ta'ala. Kita boleh menisbahkan sesuatu dengan yang baik dengan yang buruk.
Kalau benda yang disebut pada Tuhan disebut Rabbani, Ilahi. Kalau syaitan, Syaitani. Syaitani. Benda yang buruk, Syaitani. Perangai syaitan. Boleh kita sebut. Tapi benda yang ada baik dan ada buruk. Kita ambil Islam, celuk benda yang baik pun ada, buruk pun ada. Dua-dua perkara. Islam hadari. Hadarah ni ada baik dan ada buruk. Kita ambil Islam, letak dalam perkara yang ada baik, ada buruk. Kalau Islam, mesti satu yang baik saja. Ini ayat ini menjelaskan lagi. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah. Siapa yang lebih baik celupannya selain daripada Allah. Wa nahnu lahu abidun. Dan kami mengabdikan diri kepadanya. Di mana apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegakkan Islam di Madinah, Nabi memerintah semua perkara yang baik daripada umat lain kita ambil belaka. Timbulnya utlubul ilma walau bis-Sin, walaupun hadis ni dipertikai di sahihnya. Tutup ilmu walaupun negeri Cina. Kalau ada ilmu Cina baik, kita ambil ilmu Cina, tapi ilmu tu dicelup dengan Islam. Ada ilmu Rom, ambil, celup dengan Islam. Ilmu Amerika, celup dengan Islam. Ambil. Hak yang baik dia kita ambil. Hak yang buruk dia, tak boleh ambil. Kalau Islam mesti baik. Kalau hak lain, ada baik dan ada buruk. Hak Arab pun ada buruk. Abu Jahal Arab juga. Abu Lahab pun Arab juga. Mesti ditolak, tak boleh diterima. Walaupun Abu Jahal ni bukan saja Arab, Mekah pula. Made in Mekah. Abu Jahal ni. Dia buat di Mekah, dia cipta di Mekah. Tapi kalau kerana dia jahilah, ditolak. Tapi Salmanul Farisi, Salman dari negeri Parsi. Tapi dia masuk Islam. Nabi bersabda, Salman minna ahlil bait. Salman dari kalangan kami. Anak beranak kami, kata Nabi Salman. Walaupun dia dari negeri Parsi. Begitulah kita orang Islam. Orang yang terbuka. Kita ambil semua yang baik. Daripada bukan kita, kita masukkan dalam celupan Islam. Sibghatullah. Islam tak boleh tumpang yang lain. Yang lain tumpang pada Islam. Kerana Islam ni besar. Islam daripada Allah Ta'ala. Daripada Tuhan yang maha suci daripada segala sifat kekurangan. Yang maha sempurna. Maka cukuplah kita dengan Islam. Wa nahnu lahu abidun. Dan kami mengabdikan diri kepadanya. Beribadat dengan makna memperhambakan diri kepada Allah. Apa yang Allah Ta'ala kata boleh, boleh. Apa yang Allah Ta'ala kata tak boleh, maka tak boleh. Kita terima. Apa yang Allah Ta'ala izin, maka kita boleh. Boleh ikut. Apa yang Allah Ta'ala tak izin, tak boleh. Apa yang dinaskan, halal dan haram, tetap kita terima. Apa yang didiamkan, itu makna diizinkan kepada kita. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Tak ada apa-apa. Dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada. Tak apa. Tak apa. Kerana Allah Ta'ala buka luah pada kita. Benda yang tak ada naf, itu sangat luas. Selalu banyak. Yang ada naf, halal dan haram, kita tetap di atas dasar dan prinsip itu. Wallahu